Antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla birahmatika ya arhamar rahimin. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca ialah Diqtbah Al-Kitab. Situ dah. Mula situ dah. Situ dah. Dah. Khutbah. Belum pada kita baca ni ialah kita hadiah Fatihah sekali kepada almarhum Al-Syekh panggil Hujjatul Islam Imam Ghazali Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitanir bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Ar-Rahmanir-Rahim Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Khutbah. Makna khutbah apa dia? Khutbah ialah untuk khutbah tu ialah khutbah dah. Dah khutbah apa makna khutbah? Untuk penyampaian kita, penyampaian nak sapa satu perkara tu daripada kalam nasar atau kalam syair dalam satu-satu majlis ataupun surat-surat hantar pergi mari, hantar pergi kepada orang besar, raja, presiden, dan kepada orang biasa. Tu panggil khutbah. Khitbah. Apa dia khitbah? Khitbah tu ialah orang panggil pinangnya kita. Minang, meminang dan meminang. Sebelum batu perkahwin ni kita mukaddimah nak kahwin tu orang panggil khitbah. Dah. Lepas tu khatbah. Apa pula khatbah? Khatbah ialah halangi. 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 Maka halangi yang dibasuh kepada halangi dalam perjalanan ni, di atas jalan, khatbah juga tu. Di atas perjalanan ni kita berjalan dia. Dia buat bangun, buat benda tu dah, benda jalan dah. Khatbah. Ataupun orang panggil khatbah al-hawaiyah. Kita naik kapal terbang pergi turun gini gugur, panggil khatbah juga. Halangi udara, halangi dalam laut. Dalam laut ni jadi turun pergi mari tu dah, ombak kuat. Dia apa di udara dan di darat dan pula di lautan. Tu. Ataupun ada halangi di dalam hidup kita. Tu panggil khatbah. Khatbun khatbah. Tu makna dia dah. Di sini khutbatul kitabi diidhafahkan kepada kitab. Maka jadi khabar bagi mubtada mahzuf hazihi khutbatul kitabi. Ini ialah satu khutbah. Satu orang panggil khutbah al-kitab, kitab. Apa makna kitab? Sudah lah. Apa orang tanya dah. Orang tanya kita ni. Kita pandang apa makna kitab? Kitab ni tiap-tiap yang ditulis dan disusun, dihimpun. Tu panggil kitab.
ditulis, dikarang daripada hipau, tu panggil kitab. Kalau tengah tulis, tak panggil kitab lagi. Sudah kita tulis, maka tu orang panggil Alkitab. Jamak dia kutub. Tu dah. Lil Imamil Ghazali, bagi Imam Al-Ghazali, Ghazal. Apa dia ghazal? Maknanya dia tenung baju, tenung kain, tenung benih lah dah. Tu kerja ayah dia dulu. Keluarga dia tenung ghazal. Ghazal ni ialah kain yang benih yang ditenung. Buat benih, tenung, buat jadi benih, benih pergi jadi baju. Tu panggil kerja dia Al-Ghazal. Al-Ghazal. Tu dah. Ghazal makna pula dalam syair. Ghazal. Ghazal atau ghazal dalam syair makna dia ghazal. Orang panggil termasuk dalam maudhu' syair. Syair ialah Al-Ghazal. Ini tajuk qaf dia dalam syair. Syair apa dia? Ghazal ni ialah syair kita royak apa nama kecantikan perempuan. Kecek perempuan, kecek tempat fitnah di diri perempuan, jangok perempuan daripada dia kecil, siapa dia itu, siapa kita kasih dengan dia, siapa kita kahwin dengan dia dah, bercinta dengan dia. Tu panggil Al-Ghazal. Kita kena ingat ni makna dah kita belajar Arab kita dah Al-Ghazal. Dia pula yang tiga Al-Ghazal ialah jenis muzik. Apa muzik? Ada alat al-qanun, kreng tu dah. Itu. Ada pula benda-benda biola, qanun, orang panggil qanun, tu orang panggil qanun. Tu kita duduk negeri Arab dah. Tu qanun ten tu dah. Tu panggil alat muzik ghazal. Itu tiga maknanya. Imam Al-Ghazali. Dan Imam Ghazali ni ialah dia lahir tahun apa dia lahir dia ni? Ialah tahun 450 Hijrah. 450 Hijrah. Ia meninggal tahun 505 Hijrah. 500 ialah 5 Hijrah. Tu dah. Dan pula kitab dia ni dia mengarang, kitab dia ni dia mengarang masa dia bertapa dalam pertapaan. Dalam bertapa. Dia pula kitab ni tulis dalam pertapaan. Dia pula kitab dia ni ialah kebanyakan jenis risalah, pendek-pendek. Yang paling panjang ialah kitab Ihya Ulumuddin, Minhajul Arifin. Tu dah. Dia pula kitab pendek-pendek, kebanyakan risalah yang pendek-pendek. Tu dah. Risalah yang pendek-pendek. Jadi lebih daripada 100 buah. Tu dah. Kita boleh belajar. Mana tiap-tiap setengah daripadanya kitab yang kita belajar boleh tahu. Ni kitab yang kita belajar ni Ihya ni panggil kitab yang paling panggil yang paling panjang. Kitabul ilmi yang paling panjang. Di dalam kitab-kitab dia, bab zakat, bab apa semua dia ni paling panjang, 7 bab. Tu dah. Pendek-pendek lagi ada lagi Imam Ghazali seperti kitab Mi'rajus Salikin. Yang kedua pula kitab ke apa dia? Al-Hikmatu fi Malakutillah. Yang ketiga kitab Rawdatul Talibin wa Umdatus Salikin. Patut setahun tu kita kena boleh soalnya boleh habis kitab pendek-pendek ni. Risalah pendek-pendek ni. Banyak lagi dah. Minhajul Arifin yang tengok kita mengajar baru ni dah. Ar-Risalah Al-Laduniyah. Qawaidul Aqaid fi Tauhid.
kaedah-kaedah dalam ilmu tauhid. Banyak ayyuhal walad. Ustaz Mak dok ngajar dia. Tak itu dah. Dia setengah pada dia juga. Terus Mishkatul Anwar, Risalatul Tair, risalah cara burung. Ada juga cara burung dah. Dan cara tiarah ada juga, cara apa? Cara azimat, apa kita bercandai apa semua dah. Setengah pada perkara syirik. Tu dia dah. Risalah Al-Wa'ziyah. Ketebah. Tu dah. Ada banyaklah kitab dia, lebih daripada 100 lebih. Dan yang pendek-pendek ini ialah dalam 25 buah. Ihya'u Ulumuddin. Tu dah, Ihya'u Ulumuddin. Kitab itu dah. Mana? Mana? Di mana ni? Babul Awal. Babul Awal dah. Tak ada apa. Aku tu koyak Babul Awal dah. Tu. Juzuk yang pertama. Bab yang pertama dah. Tu. Babul Awal. Babul Awal. Al-babul awal fi fadli. Gitu tak? Fi fadlil ilmi wat ta'limi wat ta'allumi. Tu baca seorang. Tu dah, insya-Allah. Boleh baca seorang, insya-Allah. Kena belajar baca juga tu. Baca siapa dia nak baca seorang, insya-Allah. Baca. Tu. Baca tu. Boleh. Baca. Masya-Allah sungguh. Baca. Boleh. Boleh. Baca. Tak boleh baca pula dia tu. Berani sikit. Tu. Al-babul awwalu. Berombak yang pertama. Lepas tu? Tu. Tu dah. Ialah bab yang pertama ialah menyatakan fi fadli. Apa fadli? Kelebihan. Ataupun keutamaan ilmu. Belajar, ta'lim belajar. Ilmu, ta'lim belajar, wa ta'allumi dan mengajar. Tu dah. Dan apa? Wa syawaidihi minan naqli wal aqli, dan orang panggil dalil-dalilnya. Dalil-dalilnya. Dalil-dalil apa? Dalil ilmu dan dalil pun, yakni syawahid minal ilmi wal ta'limi wat ta'allumi minan naqli, daripada nakal, mana daripada Quran dan hadis. Daripada Quran dan hadis. Wal aqli dan akal. Nakli Quran dan hadis, wal aqli daripada akal. Ada dalil juga, dalil akal. Ada dalil akal. Mana dalil akal sini bukan semata-mata akal.
Akal ni daripada akal, bukan semata-mata akal. Tapi akal dia selepas pada nakli, lepas pada apa? Lepas pada Quran dan hadis. Kita reti Quran dan hadis. Kita faham Quran dan hadis. Kita tak ingat Quran, tak ingat hadis, baru kita bagi akal. Itu akal. Sebab apa kita nak boleh baca nakli ni, nak boleh baca Quran hadis dengan apa? Dengan orang berakal. Jangan kita ni semua tu dah akal kita, akal dengan akal. Memang kita nak baca Quran dengan hadis, orang berakal. Nak reti Quran, hukum tu ialah kena orang berakal. Hukum wajib. Hukum wajib. Yang kedua hukum sunat, hukum haram, hukum makruh, hukum harus, semua tu ialah akal yang membezakan, yang retinya dengan akal kita. Sebab tu mula-mulanya ialah yang terima daripada Allah, malaikat Jibril tu yang buat akal ke dia. Sebab apa dia terima nak royak pada Nabi kita dan royak pada Rasul-Rasul alaihi wassalatu wassalam, khususnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Itu akal. Nakal mana dia? Orang panggil apa nakal? Pindahan. Cakap kita, makna dia nakal ialah cakap pindah. Cakap pindah. Pindah apa dah? Pindah daripada Quran, daripada ayat Quran, dan pindah daripada hadis Nabi. Itu maksud dia. Atau mangkul, kalau kita ambil pergi pindah tak, orang panggil mangkul. Nakl ni kita ambil daripada Quran dan hadis, itu nakl. Kalau kita kata mangkul, ialah yang kita ambil dari yang diambil daripada Quran dan hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nakl mana pindah yang kita pindah. Al-aql. Aql mana apa? Akal ni maknanya yang kita dapat dengan akal kita. Apa mana akal? Apa mana akal? Akal ni ialah tempat kita buat keputusan. Kita tempat buat keputusan. Keputusan, rumusan, kita buat keputusan, dia kita reti, tempat kita reti. Akal ni tempat kita reti, tempat kita faham. Maka kita faham satu-satu perkara tu, kita tak ingat hadis, tak ingat Quran, maka akal kita lah. Tu mana akal. Jadi orang kata ahlul akli gini, tu tak betul tu. Orang tauhid apa dia panggil tauhid, panggil sifat 20 ahlul akli, ahlul kalam. Tak betul tu. Kalau bercakap, kali dia kata kepada puak ramai ahlul kalam, kita kata ke dia ahlu puak ahlul buku, ahlu bisu, ahli bisu pula. Itu dah. Ahli bisu. Kita ahli bercakap, dia ahli bisu. Kalau pada maknanya dah. Dan kelebihannya fadl, kelebihan. Tu kelebihan. Kelebihan apa dia? Ialah perkara yang lebih di dalam ilmu dan pula belajar ilmu dan pula mengajar. Ada hal lebih. Hal lebih daripada ilmu orang panggil fadilat. Dalam ilmu hal lebih daripada kita makan orang panggil surah. Kita makan hal lebih tu surah. Makan yang kita lebih surah. Tu dah. Ni kelebihan. Ilmu tu ialah dua ilmu. Yang pertama ilmu Allah. Ilmu Allah orang panggil ilmu qadim. Ilmu tu dua. Yang pertama ilmu Allah, yang kedua ilmu baru.
ilmu al-hadis. Ilmu Allah, ilmu qadim ialah salah satu daripada sifat Allah, setengah daripada sifat ma'ani, dan setengah daripada sifat 13, dan setengah daripada sifat 20, dan setengah daripada sifat banyak, sifat kemalak, dan setengah daripada sifat istighna dan pula iftiqar. Tu dah. Boleh ke tak? Dah tak? Boleh. Kita kena luah pengetahuan kita. Dan ilmu baru, itu ilmu Allah. Ilmu baru, ilmu baru kita belajar. Ada fiqh, ada tauhid, semua tu ilmu baru. Belakang ilmu tauhid, semua ilmu tu ilmu baru. Yang kita boleh. Maka ilmu baru tu setitik daripada ilmu qadim. Setitik daripada ilmu qadim. Ilmu Allah, sifat Allah tu, daripada sifat kemalak. Tu ilmu. Kita tahu situ dulu ilmu. Ilmu baru, ilmu kita belajar. Yang kedua pula at-ta'lim. Ta'lim mengajar. Itu belajar. Ta'lim belajar. Allama yu'allimu ta'lim. Ini belajar. Lepas pada ilmu tu belajar. Jangan mengajar dulu. Sebab tu makna kita tengok makna ni kalau kita buat fi fadlil ilmi wat ta'limi wat ta'allumi. Kita pergi buat fi fadlil ilmi wat ta'allumi. Tak ada tertib. Ada tertib ilmu, belajar dan mengajar. Cara Imam Ghazali tu susun. Dah. Dalam kitab Ihya Ulumuddin. Ihya mana apa Ihya? Apa makna Ihya? Ihya tu bukan hidup. Hidup hayah. Hidup hayah. Hai yang hidup. Hayah hidup. Cara nombor makna tu kena reti ni. Ilmu tauhid tamu bertukar, tak betul. Jangan kata hidup. Hay yang maha hidup. Hayah ulas senub. Hayah ulah. Tu dah. Ulah. Hayah mana dia hidup. Hidup tu mana hayah. Tak betul kalau kita kata Ihya Ulumuddin, hidup ilmu agama. Kena betul. Ihya kena tambah menghidup. Kalau baca Ihya, kalau Ahya tak boleh baca, makna dia kapung-kapung. Belik pula tu dah. Lama baca pergi orang baca Ihya Ulumuddin. Kapung-kapung ilmu agama. Kapung pula seperti perkapungnya apa di Perlis pula tu dah. Ihya kampung-kampung. Ihya menghidupkan. Tu. Kalau betul lah baca kau kata makhluk itu pula. Ihya menghidupkan segala ilmu agama, ilmu agama. Kena betul malai. Dah. Itu wa ta'lim wa ta'allumi mengajar. Habis. Ta'allum mengajar. Allama ta'lim.
ta'allama ta'allum. Tu dah. Tu bagi. Fadilatul ilmi. Tu dah. Ni kalau fadli itu ialah kelebihan, keutamaan, boleh gunakan bagi 3, 4 perkara, 5 perkara tu boleh. Tapi fadilah ni kena guna satu perkara. Fadilatul ilmi ialah keutamaan, kelebihan nak bercara ilmu saja. Ilmu saja, bukan ta'lim, bukan ta'alum. Sebab baru yang fadilah. Fadilah ni mufrad. Jamak dia fadilah, jamak dia apa? Jamak apa? Kena naung sorah juga. Ngapa naung sorah belakang mata izi, mata birada. Pondok tu cair ingat dah tu. Mata alfiyah pula. Kalamun alam zumu fidu kastaq. Naung baca. Tu dah. Itu fadilah jamak dia. Jamak ni jamak taksir fadail. Fadail. Fadilah fadail. Patut tak le belakang tak marbutah tu apa dia? Tu takkidul mufrad. Tak marbutah, bukan tu dah. Tu banyaklah bercara dalam nahwu sorah. Jadi kita pergi kita baca Arab ni kena bercara juga. Wagi lama kita baca tak kena lah dah. Syawahiduha tanda-tanda dalil-dalilnya apa? Fadilatul ilmi minal Quran, daripada Quran. Dah. Daripada Quran apa dia? Qauluhu ta'ala. Ialah firman Allah. Baca seorang. Baca. Baca. Surah Ali Imran. Syahida, telah mengakui sungguh. Syahida ni makna dia mengaku. Tuhan iktiraf hak dia. Tuhan iktiraf diri dia. Tuhan mengakui oleh Allah Ta'ala. Tidak mengakui. Tidak. Allah Ta'ala sendiri itu mengaku annahu, sesungguhnya la ilaha illa huwa. Allah Ta'ala mengaku sesungguhnya Allah Ta'ala tu dia tak ada sebut dah tu. Dia tak ada sebut Allah. Kali kita nak baca betul-betul syahidallahu annallaha la annallaha la ilaha illallah. Ni ayat zuhir. Kalau kita nak baca gitu, tak ada kita rojak pakai terus salah. Tapi ini Quran, orang Arab nan dia tak suka. Dia tengok Allah Ta'ala tu dia ambil daripada apa? Allah, nama Allah. Apa tu? Kena ganti nama Allah pula. Aku, Allah, kita royak nama kita. Lepas tu pula dia, ia. Tu dah. Tu cara. Khususnya dalam Quran, sesungguhnya Allah Ta'ala tu tadi, la ilaha illa huwa, tiada Tuhan yang lain melainkan Allah. Wal malaikatu, dan malaikat tu juga mengakui. Wal malaikatu, malaikat tu juga mengakui ketuhanan Allah. Allah Ta'ala mengaku diri dia sendiri ialah ketuhanan Allah. Itu apa panggil? Allah Ta'ala mengaku diri dia sendiri Allah. Itu
Orang panggil apa? Orang panggil Allah Ta'ala puji bagi dia sendiri. Puji bagi dia sendiri. Puji ni 4. Tu dah. Puji wal malaikatu dan malaikat tu juga mengakui. Mengakui apa? Wal malaikatu wa syahidal malaikatu annahu la ilaha illa huwa. Tiada malaikat tu juga tu ialah malaikat apa dia? Malaikat tu al-malak, malakul maut, itu seorang malaikat, satu malaikat. Malaikat ni ramai malaikat. Jamak tu jangan. Banyak malaikat ni banyak. Satu malaikat malakul maut. Dah. Dan malaikat tu juga ialah mengakui tiada Tuhan yang lain melainkan Allah. Tu dah. Wa ulul ilmi, dan orang yang mempunyai ilmu. Tu. Dan orang yang mempunyai ilmu juga mengakui sesungguhnya tiada Tuhan yang lain melainkan Allah. Orang ada ilmu pun ulul ilmi, orang yang mempunyai ramah ilmu, mempunyai ilmu, maknanya ahli ilmu lah. Qaiman bil qisti, qaiman, yang berdiri, yang berdiri, yang berdiri, semualah. Qaiman bil qisti, dengan keadilan. Tu dengan keadilan. Ialah Allah yang berdiri apa? Bil qisti, dengan keadilan. Apa keadilan? Ialah qist makna adl. Letak satu perkara kena pada tempatnya, patut pada tempatnya, padan pada tempatnya. Tu dah. Munasabah pada tempatnya. Tu makna qist. Tu dah. Manusia start daripada kepala sampai kaki manusia. Tak ada ambil pun perkara hidup binatang mari selit hidung kita. Ada dah? Tak ada dah. Ambil hidung rimau gitu. Hok pasal pelak tu panggil jadian. Tak itu dah jadian. Tak itu dah. Rimau jadian, orang panggil tok hala, tak itu dah banyak. Rimau jadian, kau ni jadian. Tu dah. Tu bil qist. Qist. Tu dah. Surah Al-Imran ayat 18. Fanzur. Maka lihatlah. Dia dah. Tu. Kaifa. Kaifa bada'a subhanahu wa ta'ala binafsihi fanzur. Fanzur ni maka kita tengok serta kita fikir.
Kalau ra'a mana kita tengok saja. Ra'a kita mimpi saja. Nak mimpi kali kedua seperti boleh tak? Sebab kita tengok cah gitu. Tu panggil ra'a. Jamak dia apa ra'a? Sudah pula dah. Jamak apa? Ra'a. Rah. Ra'a, ara, nara, rah. Tu dah. Banyak tekanan kita kena belajar itu lagi dah. Fanzur, maka tilik olehmu. Tengok serta dengan tilik. Tengok serta dengan tilik. Kita melihat saja tak ada tilik, ra'a. Kita mimpi, ra'a juga. Hok mimpi kita boleh tilik tak? Nak tengok kali kedua tak? Tak boleh, sekat tu cam mimpi gitu. Tu dia dah. Ni sudut bahasa ni kita kena reti juga sudut bahasa. Supaya kita nak ayat kau gaya pun dah reti lagi. We pun dah reti lagi. Dah. Fanzur kaifa. Fanzur fikir tilik, kita tilik tu dia dah. Sebab tu kalau kita baca dalam apa? Dalam baca di dalam apa? Dalam Jawharah Tauhid dia kata apa? Fanzur ke apa? Fanzur ila nafsika wa apa tu? Kita tengok atas, tengok bawah. Fanzur tu fanzur. Tengok diri kita, tengok langit, siapa tengok cengok bawah. Itu mata tauhid Jawharah. Afala yanzuru, ada kamu tengok ilal ibli kaifa khuliqat, tengok. Tu semua tu terbaik. Sebut kata nazar ni kita terbaik satu ilmu, berpuluh-puluh ilmu. Ya Tuhan kata fanzur, terbaik banyak ilmu, terbaik banyak ilmu dengan lafaz fanzur. Sebab apa? Sebab kita pengamatan. Tu dah. Kaifa ni harah istifham. Kaifa ni panggil kaifiyah. Kaifiyah. Apa makna kaifiyah? Orang tanya kata apa makna kaifa? Sebab tu kita melihat Allah bila kaifiyatin wala kamiyah wala ta'tilin wala wal tasbihin. Tu dalam kitab pun, dalam kitab bagi Imam Hanafi Al-Fiqhul Akbar. Apa makna kaifiyah ni? Mana apa? Bagaimana? Apa makna bagaimana? Kita boleh ayat kata bagaimana. Nak ayat kau orang tanya kata bagaimana, apa makna bagaimana? Boleh kata tak? Bagaimana, apa makna bagaimana? Bagaimana? Boleh ke tak? Boleh ke tak? Kita belajar pondok dulu tu guru ya bagaimana gini dah. Lama orang tanya. Apa makna tok guru? Atau bagaimana apa makna? Tak boleh nak royak bagaimana. Hamba reti nak royak mana tak boleh. Sudah gitu. Betul? Bagaimana ni? Cara mana? Style mana? Pesan mana? Tu baik tu bagaimana tu? Lawan dia kam. Kaifa, kaifiyah. Kam, kamiyah. Ini bilangnya. Kamiyah ialah bilangnya. Kam min fiatin. Dalam Quran
Kita tebuk-tebuk bahasa, no, we reti bahasa Quran. Tu dah. Allah Ta'ala kaifa bada'a, sebagaimana cara mana ia Tuhan mula bada'a subhanahu wa ta'ala binafsihi, dengan dirinya. Diri dia ni mana dengan dirinya, dengan zatnya, dengan sifatnya dan dengan perbuatannya. Tu dah. Wasunniya, dan diduakan. Diduakan. Yang kedua tu. Dibuat yang kedua. Kecak kapun dibuat yang kedua. Dikeduakan bil malaikati, dengan sebut dengan malaikat. Wasullisa, dan diketigakan. Dibuat nombor 3. Itu bitartib. Tu dah. Itu tartib. Apa nama? Bi ahlil ilmi, dengan ahli ilmu. Wa nahika bihaza. Wa nahika, mana di sini nahika ni kita tengok mana tepat pergi jadi kita tanda. Nahika bihaza, maka jadilah petanda ni. Jadi petanda, nahika je satu petanda. Tu. Petanda besar. Tu panggil nahik, mana jadi satu petanda besar. So kita perhati. Tu ialah yang pertamanya ialah syarafan. Tu dah. Tuhan mula dengan diri dia. Wahyu malaikat daripada ahli ilmu tu. Tuhan mengaku, dan semua mengakunya tak ada Tuhan yang lain melainkan Allah. Sebagai apa? Syarafan. Satu kemuliaan, atau menjadi kemuliaan. Betul dah. Nahika orang panggil apa? Ini makna dia betul-betul nahika ialah cukuplah. Cukuplah. Padailah. Yang Tuhan royak dengan tiga-tiga ni tu. Tu nahika. Padailah dengan ini. Ini apa dia? Ini Quran, ayat Quran ni, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti. Ambil ni padan dah. Sebab apa dalam ni apa dia? Ada apa pada ni? Padan ni syarafan, ada kemuliaan, wa fadlan, ada kelebihan, wa jalaan, ada kejernihan. Tu dah. Kejernihan yang pertama ialah kemuliaan. Tu dah. Kemuliaan. Apa mulia? Mulia maknanya tinggi. Itu kemuliaan, ketinggian, kedudukan, kebesaran. Tu dah. Yang kedua pula fadlan, kelebihan.
Ramai-ramai hok lebih hok tu, hok lebih. Ramai-ramai dekat tu juga tapi hok lebih. Wa fadlan. Ada wajalaan. Ada pula jalak ni jelas. Jelas. Cerah. Nampak. Jernih. Jelas. Jalan itu jelas. Dia pula wanablan. Apa wanablan? Ialah ketinggian orang yang ada ilmu, orang yang berilmu. Tidak. Kalau Nabil, orang nama Nabil, orang cerdik. Anak raja, orang panggil Nabil. Nubala. Sebab tu orang panggil Sayrul, ada kitab nama Sayrul Nubala. Tu dah. Nablan ialah orang yang mempunyai, yang berilmu. Habis itu waqala Allah Ta'ala. Baca. Yarfa' apa? Baca. Baca sorry, baca. Yarfa' tu dah. Ada yarfa'illah, mengangkat Allah oleh Allah Ta'ala akan mereka yang beriman daripada kamu. Yarfa' mengangkat, akad, daripada bawah, daripada bawah naik ke atas. Bukan duduk atas selalu. Bukan duduk atas selalu. Bukan kita ni alim selalu. Kena belajar. Sebab tu Allah Ta'ala guna akad. Orang serupa berlaku. Apabila dia belajar, maka Tuhan akad. Terakad Tuhan akad. Dia mingkum di kalangan kamu serupa kita, serupa. Mingkum di kalangan kamu tu serupa berlaku. Kita ni serupa berlaku. Allah sebab apa? Sebab allazina, semua tu serupa. Bukan allazina sama je, menunjuk tak sama. Allazina minkum, mereka-mereka di kalangan kamu serupa kita berlaku. Jin dan manusia serupa tu. Ama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun tu. Sama kita dengan jin. Tuhan akad. Mana sama kita sama. Tapi Tuhan akad. Untuk bawah belaka. Jahil belaka. Wallazina dan mereka. Berarti sebab apa Tuhan sebut kata orang beriman dulu? Sebab apa Tuhan tak nak sebut kata orang beriman dulu? Orang apa no? Allah Ta'ala sebut kata orang beriman dulu. Bukan sebut kata orang berilmu dulu. Sebab apa? Sebab darjah ilmu tu ialah darjah keislaman dan keimanan itu, dan keihsanan itu utama. Dia tak sebut, kata tak sebut Islam, sebut keimanan itu. Nak ayat kata Allah Ta'ala suruh kita beriman dengan hati beriman. Beriman. Sebab apa beriman? Beriman ni bukan kita tahu. Orang ilmu dia tahu. Orang beriman ni dia lebih pada tahu lagi. Beriman ni lebih tahu. Itu bahasa kita, bahasa. Itu bahasa yang panggil di Azhar, bahasa. Sebab apa beriman? Sebab beriman ni bukan tahu. Orang yang tahu ni, lepas tu dia beriman pula. Kalau orang beriman ni,
Beriman ni maknanya beriman selepas pada tahu. Tahu tu satu perekat dengan kafir. Satu perekat dengan syaitan, dengan Firaun, sama itu. Orang tahu. Sama je. Sama saja. Tapi serta kita beriman. Tu naik pergi setekak lagi. Apa beriman? Beriman tu maknanya kita iktikad. Kita tahu boleh sipu, kita tahu boleh ikat, kita tahu cerak, tak ada syok kita, dan tak ada ikat kita, tak menafi kita, tak ada menolak kita. Tu panggil beriman. Beriman tu tak nak sebut ke orang ada ilmu dulu dah. Beriman dulu. Sebab apa? Sebab beriman orang royak, dia tak payah fikir dah. Tu dah. Tu tak payah fikir. Yang kedua waladzi dan atas pada atas pada Tuhan akad bagi mereka yang apa? Yang beriman tadi waladzina utul ilma darajat. Dan mereka tadi minkum di kalangan kita, manusia kita dengan jin. Minkum tu kita dah, manusia dan jin. Orang as-saqalaini mempunyai fikiran. As-saqalaini minkum minas-saqalaini, daripada yang mempunyai fikiran. Minkum minas-saqalaini. Wallazina utul ilma, dan mereka yang utu. Tu dah. Yang diberi ilmu, utu tu yang diberi, di atas yang diberi, yang mendatangi ilmu, ityan nullah, yang mendatangkan, jadi Allah Ta'ala memberi. Utu ni memberi, memberi akan ilmu darajatin, beberapa darjat, beberapa pangkat, beberapa kedudukan, beberapa ketinggian, beberapa kelasan. Kalau kita mengajar ni, pun kita faham. Yang pertama faham diri lafaz tu, yang kedua makna tu, kita nak banyak makna kita, arti kita tu, supaya kita nak mengajar orang lain lagi. Ni kita seorang pun tak erti, nak mengajar orang lain mana. Kita kena erti diri tu, diri satu perkara, diri satu perkara tu kita kena erti. Zat perkara, zat Allah, kena reti diri Allah, reti diri Allah, reti diri perkara, reti diri Allah, reti diri zat, reti diri Allah. Tu habis itu. Al-Mujadalah ayat sebelah. Qala, baca. Tu baca. Tak ada baris ni pula ni. Baca. Kena wibak, pandai kena baik. Tak ada baris ni. Tapi baca wibak. Qala. Baca. Sorang baca sorang. Tak boleh kalau belajar nahwu sorah, tak boleh marah dengan orang mengajar nahwu sorah ni pula. Qala. Apa tu? Mana tu tengok molek. Kita tambah pula di situ dah. Bisa ba'ati mi'atin darajatan. Apa tu?
Apa tu? Tu. Khamsi. Khamsa. Masirah khamsi. Masirah tu khamsi. Mudhaf ilaih khamsi mi'atin amin. Mi'ati amin. Tu dah. Qala Ibnu Abbasin. Abbas. Tu panggil bahasa Arab tu. Abbasin. Tak boleh baca Abbas. Sa. Sin. Tak Arab. Qala telah berkata oleh Ibnu Abbas, mana dia Abdullah bin Abbas minal abadilah. Ibnu Abbas tu daripada abadilah. Abdullah ada apa orang abadilah dalam mustalah hadis? Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Amr bin Al-As, Abdullah bin Umar bin Khattab. Tu dah. Abdullah bin Zubair. Orang ayat hadis tu. Berapa? Orang panggil kata apa? Semua Abdullah tu orang panggil Al-Abadilah. Orang yang nama Abdullah, sahabat Nabi yang ayat hadis. Abbas radhiyallahu anhu seorang Abdul Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ibnu Abbas ni seorang. Patut anhuma daripada keduanya. Kedua apa? Sebut Ibnu Abbas patut daripada keduanya. Sebab apa buat gitu? Sebab apa? Abdullah. Sebab tu kalau kita Ibnu Abbas, Ibnu Abbas pula anhuma daripada Ibnu Abbas, semoga Allah Taala meredai daripada keduanya. Tu. Maka kita jumpa Abdullah Ibnu Abbas semua anhuma belaka, bukan anhuma. Sebab apa? Kita mengaji nak tahu sebab, jangan. Bapa mengajar mesti. Sebab apa? Semua bahasa tu bapa nak jadi sebab belaka. Nawi apa? Nawi panggil takil, orang panggil nawi kemah otak kita tu. Tu dah. Sebab apa dia? Sebab apa? Terang jawab sebab anhuma sebab apa? Sebabnya orang panggil ayah dia dengan anak dia tu Islam kedua-dua. Abdullah tu Islam juga, masuk Islam ayah dia. Abbas pun masuk Islam juga. Setengah sahabat Nabi pok tak ada Islam. Tak ada Islam. Tak ada masuk Islam. Tapi ada hukum Islam. Hukum Islam. Tak masuk Islam, hukum bukan hukum Islam, ialah hukum an-najuna minan nar, jauh daripada masuk neraka. Itu di dalam apa? Ya kita belajar dalam apa? Dalam apa? Di dalam Jauharah. Ingat tak? Jauharah at-tauhid. Syarah dia Tuhfatul Murid misalnya dah. Tu dah. Bapa boleh baca perang-perang tapi takut tak reti tu, kena pergi gitu dah. Mana mesti. Dah. Tu sebab anhuma tu. Anhuma daripada keduanya, daripada Abdullah dan Abbas ayah dia tu. Sebab apa? Sebab dia Islam kedua-dua tu. Anhuma sebab dia. Tu tengok. Tu dah.
Ia keluar pula. Dia kata apa? Ibn Abbas kata, lil ulama'i, yang sabit lil ulama, yang sabit, bukan bagi ulama, yang sabit bagi ulama, yang ditetapkan bagi ulama tu. Tu li yang ditetapkan, yang sabit yang ditetapkan bagi ulama tu. Dah. Darajatun. Ialah beberapa darjat. Tak nampak orang kitab ni. Darajatun. Tu. Ada kitab itu teramai ambil kitab ada. Ada orang yang buat gitu tu, Ustaz. Tu dah. Beberapa darjat fauqal mu'minina, darjat-darjat ulama di atas orang yang ramai-ramai orang mukmin. Orang yang ramai-ramai orang mukmin. Mukminin di kalangan orang mukmin, orang ramai-ramai. Tu. Di kalangan di atas, di kalangan orang ramai-ramai tu orang mukmin bisa berimiatin. Darajatan dengan 700 darjat, 700 darjat ketinggian, kebesaran, kedudukan. Ma baina darajataini. Tadi barang, ma tu barang, masduk ma ialah barang, ma tu barang, ma maknanya perkara, ma je makna benda, ma nya makna sesuatu, ma itu makna dia apa-apa. Baina zaraf, di antara zaraf makan pun, zaraf zaman pun ada juga. Di antara waktu, di antara tempat, boleh. Ma baina ni dua. Di antara apa? Di antara waktu, masa. Di antara tempat. Tu. Di antara boleh dua. Tu dah. Tu. Darjat. Di antara tu masirata khamsati mi'ati am. Ialah di antara dua darjat tu masirata khamsi mi'ati amin, ialah masirah perjalanan. Masirah ni perjalanan. Saro, yasiru masirah. Masirah. Bukan musayyarah. Tu dah. Musayyarah kemudahan. Sekarang ni musayyarah mana dia apa? Musayyarah baru tu makna apa? Makna dia kapal terbang apa panggil apa? Pasal naik rel tu dah. Pakai remote tu apa? Orang panggil apa? Kita pecek tak kapal tu bersyong yang naik ke atas tu macam seperti kapal terbang tu apa? Orang panggil apa? Drone. Drone dah dah, drone. Lah ni orang panggil Israel Palestin drone. Dia bubuh peluru lah tu. Dia bubuh bom lah tu. Sampai naik lagi tekan itu tu. Besar-besar ni supaya jatuh pisang dah. Dia pakai drone. Drone. Kita duduk seria, duduk seria duduk tahu. Drone. Dulu pakai kereta remote control. Berpelu sanding dah dalam ribu perang lagi nyelik bom kita pak ke polis askar misalnya dulu. Tu. Masa duduk seria tu apa dulu. Boleh guna tu, boleh guna dengan itu ketenteraan boleh. Kereta budak main tu boleh, tapi jangan gunalah. Dah kita nak royak gitu dah. Tu. Tu dah. Dram, musayyarah tu dram. Kalau tu baiklah berita bahasa Arab musayyarah. Dram dah tu.
Nak tahu bahasa baru. Bahasa baru di gunung. Bahasa ni ada semua. Bahasa seperti kita juga. Hidup. Hidup mati bahasa gitu. Ada tak cakap bahasa mati. Ada bahasa mati. Bahasa Sanskrit. Bahasa Bali. Bali juga tak cakap. Tapi di gunung untuk bahasa tokca dalam kuih-kuih. Mentera berdoa dia tu. Sebab tu kita berdoa bahasa Melayu kena tokca ada berdoa tu. Kuih-kuih dia berdoa tu. Tu betul kena dengar Quran. Bahasa Sanskrit. Bahasa India tua tak cakap dah Sanskrit. Tocah pokok itu pokok duduk sembah dewa sembah tu duduk kata tu, tapi cakap tak ada cakap. Tu dah. Tu bahasa hidup. Tu bahasa mati. Bahasa hidup kita tu bahasa. Bahasa Arab ni hidup. Bahasa Arab hidup sebab apa? Sebab dia hidup. Bila kita tasrif tu hidup tu. Hidup lah tasrif. Tasrifur riyah wal musakhkhar dalam Quran. Tasrif mana tu? Sebab angin tak mampu gitu. Tu tasrif. Bagi satu akala yakulu fa'ala yaf'ulu fa'ala yaf'alu fa'ala yaf'ilu fa'ila yaf'al. Tu semua tu panggil. Tu tasrif. Hidup. Tasrif ni hidup. Mana dia hidup? Menghidupkan bahasa tu lah. Daripada telah makan, sedang makan oleh mukul, tak itu dah. Asal akala yakulu kul. Aklah makal makib. Tu semua tu gitu. Berarti perjalanannya khamsi mi'ati amin 500 perjalanan 500 tahun. Di atas orang mukmin tu dengan 700 darjat. 700 darjat. Di antara satu darjat dengan satu darjat dua dah. Satu darjat dengan darjat orang panggil darajatai. Di antara satu darjat dengan dua darjat daripada ni satu darjat berapa perjalanan dia? 500 tahun perjalanan. Habis itu. Waqala. Apa dia? Baca. Waqala. Baca. Waqala apa dia? Qul. Qul. Baca. Qul hal ya apa? Surah Zumar ayat 9. Kul kata olehmu ya Muhammad. Ni ayat Quran turun tu dah. Mana kata mana orang jahil dengan orang tak jahil sama saja gini-gini orang kafir seolah yang kata. Nabi kita tu pun sama dengan kita ramai-ramai gini, bukan tu lebih teruk. Kita tak sembah lama-lama tu dah. Pergi suruh sembah Allah pula. Gini-gini dah. Kita tak nenek kita. Tu nak ayat kata. Itu orang kafir dia. Kau lebih teruk lagi. Padahal daripada kegelapan pergi kepada cerah. Zulumah ila nur. Tapi orang kafir dia faham gitu. Teruk pada kita lagi. Tak naik kita di belawai. Tak nenek kita pula. Tu. Malah lebih jahil lagi. Dia tu sembah berhala tu. Alai dah. Tapi Nabi kita tu dah. Dia sembah Allah tu lebih jahil pada dia lagi. Dia tak ikut otok nenek. Ni berimej orang kafir tu. Dia kira otok nenek dia. Lebih berat lagi lah. Tu dah. Adakah samu? Kulihal yas adakah ini persoalan ni. Hal-hal ni adakah di sini lil ingkar orang panggil ataupun hal ini adakah di sini nak kata orang yang tak tahu ni teruk, iaitu iktiraf orang yang tahu. Hal adakah tu nak litanji nak wi peramu Tuhan nak adakah sama mereka dengan orang tak adakah ni salah kita bukan bahasa adakah sama mereka orang tahu dengan orang tak tahu.
Itu ada jawapan dah di situ. Dengan mengikut kali kita pergi kata, kita sebut. Sebab tu cara kita belajar ilmu balaghah, ia ada li ta'jiz, nak melemahkan. Melayu kita ada juga. Ni kita kena sebut, adakah sama mereka tahu yang mengetahui dengan mereka yang tak mengetahui. Tapi dalam balaghah cuba baca, adakah sama mereka yang tahu dengan mereka tak tahu? Tu cara baca. Li ta'jiz pula kita kata misalnya apa dia? Li ta'jiz. Allah Ta'ala kata naiklah ke langit tu dah. Aqtarus samawati fanfuzu. Tak itu, naiklah. Tu kalau kita nak berkecap betul-betul dah. Mung kuasa, mu naiklah, naik. Tuhan tak ada kata seolah kalau kita berkecap Melayu kita, naiklah, kalau mu kuasa mu naiklah. Nak yang kata Allah Ta'ala naiklah. Nak yang kata Allah Ta'ala melemahkan kenaikan mereka ke langit. Panggil li ta'jiz. Sebab kita juga, kita budak naik tangga, kita kata kena. Tu tengok. Itu panggil ijaz balaghah juga dah. Orang tua, orang tengah-tengah naik. Naik je. Dia kata gitu dah. Kata gitu dah. Naik je. Dia kata gitu. Bukan suruh naik tu, nak lepas tu. Naik je. Itu balaghah tu. Naik je. Orang tua kita biasa sebut lagi tu dah. Naik je. Kalau nak jatuh pun, dia kata naik dulu. Tapi budak pun dia reti juga. Kalau naik, dia tak naik dah. Kalau naik, dia ping sungguh kan. Tak itu? Itu balaghah. Itu waktu kita mengaji Quran ni, dia ada tahu tempat balaghah pula satu-satu. Dia panggil li ta'jiz, untuk melemahkan. Balaghah. Dia belajar kitab pun balaghah dia. Kitab apa belajar? Balaghah kitab. Kitab apa balaghah? Balaghah apa balaghah? Kena belajar balaghah tu, kena belajar. Belajar belakang dah balaghah dah. Ada dah, ajar. Tu dia kena belajar belakang tu. Ada, insya-Allah. Allahu Akbar. Adakah sama mereka yang mengetahui dengan mereka tak mengetahui? Jawab dia tak sama. Tu mari hal tu. Tak sama. Tu dah. Surah Az-Zumar. Wa qala apa dah? Kitab tu dah kitab Protestan dah. Tak ni ada mu tu. Tak ada bola, tak apa. No itu dia mau kacing gitu dah. Wa qala ta'ala. Ulama'u. Fatir. Sesungguhnya yang takut akan Allah. Sesungguhnya yang takut. Yang takut. Khasya yakhsha. Tu dah. Yang takut akan Allah Ta'ala tu, siapa dia takut Tuhan tu? Min ibadihi, daripada hamba-hambanya. Daripada hambanya, hamba Allah. Al-ulama'u ialah oleh segala ulama. Sebab apa tak ada sebut ulama dulu? Ni sebut Allah dulu. Allah lah buat jadi
ulama tu takut pada dia. Ulama duduk dia tu. Kerja Tuhan duduk depan tu. Ulama belajar. Ni Allah Ta'ala belajar pun kalau tak boleh dah, tak boleh dah. Walaupun orang dulu kalau mengaji dulu habis wudu sebut tak boleh dah. Orang dulu wudu dah duk ngaji, habis wudu sekotak pun tak boleh juga. Tu ayat tu. Belajar ke tinggalkan belaka tak tahu tu. Sebab tu kena itulah. Ulama yang takut Allah Subhanahu Wa Taala dah. Ulama ni sebab tu nama yakhsyallah tak ada buh pain di sana dah. Tak ada buh yakhsyallah, innama yakhsyal ulama'u Allah. Innama yakhsyal ulama'u Allah min ibadihi. Kalau kita nak itu dah. Nak betul pasal ni dah. Tapi kalau kita nak ayat jadi tartib. Fa'il, maf'ul pada tartib. Pada tartib kita lah, ni tartib Allah. Tartib kita tartib tak ada faedah apa. Tartib tak ada faedah. Tartib pada bilangnya saja tapi tak ada hikmah. Maka tartib Allah hikmah. Beberapa rahsia, satu ilmu lain. Allah Ta'ala ni kerja Tuhan. Innama yakhsyallah al-ulama uduk di belakang. Maka Allah Ta'ala tu dia memberi kita takut pada diri dia, beri kita rasa takut hidup dalam hati kita. Sebab tu bukan ulama ni semua takut, berlawan ulama, ulama yang molek, ulama tak molek, ilmu nakal, ulama nakal ada belaka lah. Ulama melawak semua tu gila pula. Allah Akbar. Ulama raja lawak dah juga tu. Tak tahu berapa dah. Tu. Tapi Tuhan masuk kita rasa takut. Ini kerja Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu innama yakhsyallah min ibadil ulama. Tu dah. Ini tujuan ayat Quran. Kita tengok satu kedua Quran. Surah Fatir ayat 28. Lepas tu qala Kul kata olehmu ya Muhammad, cukuplah, kafar ni cukup. Cukup dengan Allah. Cukuplah dengan Allah. Syahidan masyhud, maknanya penyaksian kita tu Allah sebagai kita tahu, cukuplah dengan Tuhan. Bukanlah ni kita rasa cukup, kapa telah beri cukup, Tuhan telah beri cukup, bukanlah ni kita cukup. Orang belum pada kita belum rasa cukup dengan Allah. Dengan Allah, dengan diri Allah, dengan sifat-sifat Allah, dengan perbuatan Allah. Dah, dengan perbuatan Allah. Tu dah. Syahidan itu ialah menjadi saksi. Menjadi saksi. Cukuplah dengan Allah menjadi saksi. Apa makna dia saksi? Ini saksi. Saksi ini tiap kita nak menguatkan pengetahuan kita tu saksi. Nak menguatkan satu-satu perkara tu ialah saksi. Tu mana saksi? Nak kuat. Kalau kita berkata saja dah, mana saksi? Kalau kita bercakap, mana dalil? Mana alasan?
Mana tempat kita tahu, mana tempat terbaik. Tu syahid. Tu dah. Sebab tu dua. Yang pertama alam asy-syahadah. Yang kedua alam ghaib, alam syahadah. Alam ghaib tak kita nampak di mata kita, syahadah yang kita nampak dengan mata kepala kita. Orang panggil alam musyahadah. Yang pertama alam ghaib. Yang kedua alam ni dua. Tu dah. Yang tu alam muhasyahadah, yang ada. Yang kita nampak di mata kepala, kita tak nampak alam ghaib. Dua alam. Nak jadi we menguatkan yang dakwaan kita, yang kita kata tu mana ini orang panggil syahid, itu nak menguatkan, nak mengalahkan di dalam cabaran tu. Nak mengalahkan di dalam segala cabaran. Tu dah. Jadi tanda, jadi syahid ke apa dia? Jadi saksi baini di antaraku, diri Allah wa bainakum, dan di antara diri kamu. Tu dah. Padailah dengan Tuhan. Mana jadi apa? Dia saksi diri dia dengan diri kita. Kita ambil dia tu, dia jadi saksi. Dia ambil apa? Nak kuat dalam pegangan kita semualah. Saksi Allah lah yang paling besar sekali-sekali. Tu dah. Dan tak tahu kamu, wa man indahu ilmul kitabi, dan mereka yang daripada orang-orang tu dah. Man indahu, di kalangan mereka itu ilmul kitab, ada ilmu mengenai dengan kitab-kitab. Ilmu kitab. Ilmu kitab. Tu dah. Ilmu kitab ni mana? Orang yang ada ilmu pengetahuan mengenai kitab-kitab Allah. Mengenai kitab-kitab Allah. Mengenai kitab yang dihimpunkan satu kitab yang bercoraknya suhuf, 100 suhuf. Dan pula kitab yang besar, Zabur, turun kepada Nabi Daud, bahasa Kipti, dan turun Taurat, turun kepada Nabi Musa, bahasa Ibri, dan Injil turun kepada Nabi Isa, bahasa dia Syriani. Quran turun pada Nabi kita bahasa Arab. Orang yang tahu ilmu kitab, ya mula-mula tu kena tahu ilmu kitab. Ilmu tahu mengenai dengan kitab-kitab yang diturunkan daripada Allah, Al-Kutubus Samawiyah. Kitab-kitab yang diturun, yang dibahasa pada langit, yang diturun kepada langit. Ni hebat ni dah. Tuhan menjadi saksi dan kitab-kitab dia. Allah, diri Allah, dia pula kitab-kitab Allah, wahyu Allah. Penting dua perkara ni. Lepas tu pula surah tadi Ar-Ra'du ayat 43. Lepas tu qala ana. Lepas tu qabla qabla ayyar tadda ilaika. Lepas tu tarfuka. Betul tak? Tu baca molek. Tu dah. Surah An-Naml. Surah. Makna apa dia? Berkata pula seorang yang mempunyai ilmu.
pengetahuan dari kitab-kitab Allah. Orang yang tahu daripada kitab. Tadi ilmu kitab, orang yang tahu ilmu kitab semua tahu belaka. Kemudian yang kedua pula, ilmu minal kitab ialah ilmu daripada kitab-kitab yang diturunkan daripada ilmu daripada setengah daripada kitab Quran. Quran lah. Tu dah. Daripada kitab Allah, aku akan membawakannya kepadanya dalam sekelip mata. Tu dah. Dalam sekelip mata. Sekelip mata. Tu ayat ni mengenai apa dia? Surah An-Naml ayat 40. Ayat ni mengenai dengan Nabi Sulaiman tu apabila dia tu hantar burung. Burung apa? Hantar burung apa? Burung belatuk dah. Orang panggil burung apa? Burung belatuk pergi waktu nak insya-Allahnya boleh puasa lah. Kalau kita masa tak ada boleh puasa, boleh nak cuti apa, nak rehat dah. Nabi Sulaiman kata, "Gi terbaik belaka semua manusia ni keluar pergi belaka. 2-3 hari nanti kelik pula. Raya apa yang dia mau berjalan ni, pergi rata-rata ni." Syaitan jin bertubuh. Jin buat dia masa Nabi Sulaiman ada 75 jin. Ketua jin nama apa? Qala ifritun. Ada ifrit dah. Tak ingat ketua jin tu nama apa. Ada nama dia. Kemudian gilah pakat terbaik pergi belakang, semua terbaik pergi. Tu. Kemudian semua tu kelip belakang dah. Jin tu berkelip dulu lah. Tinggal so tak kelip ialah burung belatuk tak. Nabi Sulaiman kata kalau kelip aku nak semelih, nak gula. Soalnya gitulah dia tu. Berdebarnya dah. Dia kata pada Fok Jin, aku nak gula. Nak sup. Kalau kita kata lah ni lah, tapi Quran itulah. Dia makan. Lama sangat ni. Lepas tu lepas Nabi Sulaiman kata gitu, kelip mari pada apa nama kelepai. Burung tu kelip lah. Nabi Sulaiman nak marah dah. Dia tahu apa mau kelip. Dia tak aku berjalan pergi jauh. Sedap pula Nabi Sulaiman pula. Sebut kata berjalan pergi jauh. Pergi mana? Satu buah negeri. Sabak. Negeri Sabak. Sabak le Quran lah. Sebut kata surah Sabak lah. Pergi berjalan ni dia tahu ada sebuah istana. Dia mengetah tu orang perempuan, nama dia Balkis. Dia mengetah semua tu raja perempuan. Nabi Sulaiman, ada mula dia marah nak sembelih. Tu dah. Tu dah. Lepas tu pula, jangok pula. Kau rapat Nabi Sulaiman pula. Tu dah. Lepas tu Nabi Sulaiman kata, hantar surat. Tulis surat. Surat dia hantar nama apa? Surat le Quran. Innahu min Sulaiman. Lepas tu wa innahu bismillahirrahmanirrahim alayya waktu ni muslimin. Kena ingat lah tu. Ni kepala surat ni. Kita nak baca kau orang boleh ni ayat Nabi Sulaiman ni. Terhadap seorang perempuan tu nama Balkis. Allahu Akbar. Masya-Allah. Lepas tu Nabi Sulaiman pun pergi hantar surat. Hantar surat ke mai burung tu pergi hantar jadi pejabat puh, jadi itu postman ada burung. Tai lagi. Lama pula Nabi Sulaiman pun dia nak jemput mari. Ini ayat Quran hubung ayat Quran ni. Lama tak erti pula kau mana ni sekelip mata tu dah. Tu. Lepas tu
Nabi Sulaiman buat surat pula, mung marilah kena negeri ku. Dia rasa nak buat bini dah salah gitu dia tu rasa Sulaiman jangok ni gini, burungnya royak pula. Allah tak tahu lebih pada apa burung dengan bunga kecek burung tu. Dia boleh cakap dah. Lepas pada tu pula suruh mari Baitul Maqdis. Dia duduk di Sabak di Yaman tu 3 bulan berjalan ni. Lepas pada tu hantar surat suruh mari. Raja Balqis pun nak mari berjalan kaki. Jadi apabila nak mari berjalan tadi, ramai-ramai tadi, Nabi Sulaiman kata tak apa. Kita malu juga naik istana kita gini-gini, terpaksa kena main istana dia juga bori dengan cepat. Raja Balqis berjalan kaki, jalan naik kuda lah, berjalan gitu kan. Tapi istana tu nak boleh sapa dulu daripada takut Balqis tu mari tu dah. Raja Balqis tu mari tak ada istana di Baitul Maqdis, istana Nabi Sulaiman lah. Sebab tu yang buat Baitul Maqdis tu ialah Nabi Sulaiman dan khalifah masa Kerajaan Umayyah. Baitul Maqdis ni Nabi Sulaiman. Baitul Maqdis tu Masjid Al-Aqsa Nabi Sulaiman yang buat. Baitul Maqdis malaikat buat dan Nabi ada. Ya Allah Ta'ala suruh buat. Masjid Al-Aqsa ialah Nabi apa? Nabi Sulaiman buat. Kota dia dekat tu. Siapa Israel dia kata, dia sekarang ni duk gali tempat istana Nabi Sulaiman, tempat ibadat orang panggil Haikal Sulaiman. Padahal tujuan orang Yahudi lah ni nak putus Masjid Al-Aqsa. Dia kata duduk bawah tanah tu, buat terowong pun nui putus. Nui tak ada lah pegangnya, hak tu kita pegang. Tu. Apabila situ pula Raja Nabi Sulaiman pun suruh dia mari mula start berjalan. Jalan-jalan lagi, Nabi Sulaiman kata siapa dia boleh bawa istana Nabi Sulaiman, itu istana Balqis tadi, dia tak ada Islam lagi, istana Balqis sembah matahari. Mari Pak Sulaiman di Baitul Maqdis ni, siapa dia boleh bawa dengan cara cepat istana ni. Qala ifritun, berkatalah ifrit, dia akak tangi aku boleh cepat bawa cepat istana Balqis. Nabi Sulaiman kata cepat lama mana? Ifrit kata bui cepat selama mana? Nabi kita duduk tak kersi kama je Nabi kita bangun. Tak siapa bangun tu dah. Berdiri betul tu, istana dah siapa depan. Nabi Sulaiman dah. Tu dah. Jadi banyak minit juga tak itu dah. Dah. Duduk gini patut Nabi Sulaiman bangun. Duduk gini patut bangun. Belum pada sabar bangun tu, istana dah duduk depan Nabi Sulaiman dah. Allah. Lepas tu kata pula menteri dia. Ni menteri ni kata ni. Menteri ni kata ni. Tak ingat. Lama orang tanya pula ayat ni apa dia, sekelip mata kena balik situ lah. Kita kena tahulah ayat ni. Lepas tu qala allazi indahu ilmun minal kitabi. Ni telah berkata orang yang telah diberi ilmu. Siapa dia? Ini sepupu Nabi Sulaiman. Menteri Nabi Sulaiman. Nama apa? Nama Asif. Kena ayat hubung kait dengan lama orang tanya kok mana tu. Kita mengajar pula Ihya Ulumuddin, tanya pula kok mana ayat ni, siapa dia kata dan gini-gini dah. Ini kisah. Nama Asif, sepupu Nabi Sulaiman.
Tu ialah dia ni seorang nabi ataupun waliullah. Ilmu soalannya ana atika bihi. Allah Ta'ala beri ilmu tu, maka beri ilmu tu maknanya setengah daripada riwayat ialah dia ni seorang nabi ataupun waliullah. Bihi ilmu tu, ati tu seolah Allah Ta'ala bagi pakat dia tu nabi. Asif tu setengah riwayat kata nabi ataupun waliullah. Tu dah. Seolah gambar orang Thai bagi Atika bawa istana tadi kepada Nabi Sulaiman tadi dah. Nabi Sulaiman bawa istana, Allah Ta'ala bagi ke ilmu tadi, bawa ana atika bihi. Saya akan bawa pergi sapa pergi kepada engkau Nabi Sulaiman itu dengannya qabla an yartadda ilaika tarfuka. Dah. Aku akan membawakannya kepadamu dalam sekelip mata. Dalam sekelip mata istana tu. Kalau tadi dah duduk bangun lama juga dah. Kalau kita duduk bangun banyak kelip dah sampai 10 kelip papa dah je. Kalau kelip je dah. Ni Nabi Musa duduk tak kesi gini, tak kesi dah. Kamu dia satu kali kah siapa ada istana depan. Maka ya Allah Ta'ala bagi ilmu istana tadi dalam sekelip mata siapa kepada Nabi Sulaiman tadi. Ini bahas dari para mufassir, ahli tafsir dia kata maka di sini ialah maknanya dia jadi nabi ataupun rasul. Kalau jadi nabi, ada apa nabi ni? Ada mukjizat. Kalau wali Allah, ada karamah. Tu ada karamah. Boleh sekelip mata siapa? Itu asif. Allah Ta'ala seolahnya bagi ilmu dia. Indahu qala allazi indahu. Duk serta dengan itu tu ialah serta apa dia? Seorang yang mempunyai ilmu pengetahuan. Indahu seolah mereka yang punya ilmu pengetahuan atau ilmu minal kitab, mempunyai ilmu pengetahuan tadi, orang panggil ilmu pengetahuan tu daripada nabi ataupun orang panggil wali Allah. Nama dia Asif. Dah. Jadi sekelip mata saja. Setengah riwayat kata sekelip mata, maka marinya istana Balqis tadi atas udara. Ahli tafsir kata mari atas. Mari atas besar. Mari. Setengah riwayat ahli tafsir kata dia mari dalam tanah. Cerah oleh tanah poh pergi timur depan Nabi Sulaiman tadi. Tu ahli tafsir dia kata dah. Tu tak ada apa lah. Yang pentingnya istana tu siapa cepat. Perik tadi dia kata naik sampai berdiri, tidak berdiri tu, itu lama lagi itu bukan, itu pertolongan Allah. Tapi Nabi dan Rasul ni Nabi setengah riwayat kata di sini kena dia ke atas Nabi Sulaiman sendiri ataupun sepupu menteri Nabi Sulaiman nama Asif. Ini adalah dua riwayat kita dah. Itu kisah ayat Quran ni. Kena tahu kisah juga dah. Tu. Lepas tu pula sekat tu lah insya-Allah. Sekat tu apa panggil? Qala allazi indahu ilmun minal kitabi. Tu dah.
ana atika bihi. Tu. Jadi tambah lagi di situ atika bihi ialah atika bihi tambah lagi qabla. Qabla. Sampai ayat 40. Dalam tu pendek dah. Qabla an yartadda ilaika tarfuka. Ayat 40 kita tengok. Kena penuh tu, kena cukup ayat dia. Kapan jin tu? Jin jawaz. Qabla an yartadda ilaika tarfuka. Mana orang yang punya ilmu tu, ia terbagi ilmu jadi nabi dan pula ataupun jadi wali Allah. Dalam tu dia buat sekat tu dah. Tak itu dah. Bihi dah. Kena wi apa? Kena wi panjang. Kita tengok 40. Kalau nak baca korang, kita baca sampai wi habis. Tu. Tapi naknya ilmu, tapi kena ayat cerita juga. Apabila cerita kena ayat sekelip mata. Tak itu dah. Tu lama-lama berhenti sekat tu tak tahu cerita apa. Kita kena ayat apa sana lah. Tu dah. Boleh faham dah. Wabung ngajak faham kau dah insya-Allah dah. Faham. Faham. Kalau tak faham je mengatuk lah, dah mengatuk. Seling apa tu dah. Tapi nyatalah itu mengajar sikit sebanyak dah insya-Allah. Tu. Kena mengajar cepat lagi ke setara tu boleh dah. Kalau cepat lagi takut tak erti lah. Kau tak faham. Kita nak faham hubung kait dengan tu. Mu'allik, mu'allak, mu'allaqat yang bersakut paut, yang kena yang disakut pautkan, apa yang bersakut paut tu. Tak itu. Tu. Tu dah. Tu. Ni mengajar di mana? Mengajar di Mesir. Mengajar di Mesir. Lama 24 tahun. 100 kali mengajar tu. Tak itu lagi lah. Bak ilmu tujuh tak ada habis lagi ni. Ini kitab yang dia buat itu. Kecil. Ya, dia buat. Kita buat sana lah untuk guru dia ramai, untuk ustaz dia di Mesir lah, Darut Tauhid di Telembuk. Lain Pak Babo tu itu tak lagi dah ni. Dulu tu pergi. Tiap-tiap jemaah tempat mak kecil tu tiap-tiap pagi Sabtu pergi pukul 8 tu dah sampai pukul 12. Babo kan lama-lama ni tak boleh dekat-dekat, tak apa jauh tak boleh. Tak boleh. Ada orang nak banyak ke Pulau Kuala Terengganu bukan sikit dan nak. Ada. Malah nana itulah dia panggil letih tu dah. Suruh daurah. Dia mau suruh daurah kita tak boleh bawa daurah. Dia lambat tu. Bukan lambat, lama ambil pukul pagi sampai pukul 12, pukul 1. Babo sekali atau buat banyak hari tak apa. Daurah tak boleh mana. Kerana dulu tu biasa daurah 4 jam, 5 jam, 10 jam tu daurah babo boleh baca 4 jam teguh. Lemo je tak ada. Kalau zaman dulu tu dah. Tu. Tu. Orang lama kita dok terangka tu banyak itu. Tu. InsyaAllah kita boleh faham dah, insyaAllah dah. Setara tu tak apa dah, kena cepat setara tu boleh dah, insyaAllah. Kerana kita nak hubung ilmu ni banyak. Kalau buat sikit-sikit buat jadi itu cucu-cucu tak basuh naik tak lagi juga dah. Tu dah. Kalau benda tempat cuci tak apa, benda tempat tak cuci ni kena share sikit dah. Tak itu dah. Kita tu gitulah. InsyaAllah kita mengajar belajar kitab ni di sini orang panggil ilmu dekat. Ni orang panggil Ihya Ulumuddin. Masa masa Imam Ghazali duduk dalam pertapaan. Dekat dia nak meninggal, banyaklah dia sakit sangat dia tu dah. Dia kata wasiatlah. Ya dekat dia nak meninggal, dia sebut 2, 3, 4 kali. Dia kata hendaklah engkau ikhlas. Hendaklah mu ikhlas. Mengucap meninggal dah dia. Dia pesan ni ikhlas. Maka ialah macam mana kita nak ikhlas menuntut ilmu, mengajar semua, maka dari semua inilah. Sebab apa? Ihya'u Ulumuddin, nak menghidupkan, usaha nak menghidupkan macam-macam mana sekalipun kita usaha.
Maka dalam usaha kita tu ihya ulumuddin, insya-Allah. Jangan hidup saja, menghidupkan. Buat menjadi hidup tu. Tu makna dia ihya. Af'ala yuf'ilu if'al. Menghidup, usaha buat menjadi hidup. Itu wazan dia tu dalam tasrif. Sekarang itulah insya-Allah. Semoga kita ialah Malaysia pula insya-Allah. Semoga kita dalam kesihatan dan gitulah. Semoga kita dapat faedah berkat faedah berkat daripada Imam Ghazali mai sampai kita lagi dia korung yang 9. Tu dah sampai kita ni dan dapat rahmat. Orang yang belajar ilmu ni sampai kita hari ni. Akhir lagi pula kita tu semua kita berpanjangan kita belajar, akhir sekalinya kita dapat memaafkan akan segala kesalahan kita insya-Allah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasallam. Allah faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wal kitab wa barakatika. Allahumma zidna ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan taqabbalan wa imanan kamilan wa syafi'an min kulli da'. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallah bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wallahu muwaffiq wal musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Wallahu a'lamu bissawab insyaallah. Ada apa nak tanya lagi?